Dajjal dalam doa. Nabi suruh sahabat baca doa ni. Sehingga Nabi kata, jangan kamu tinggalkan doa ni, wahai sahabat aku, dalam setiap sembahyang kamu, selepas daripada tahiyat akhir, sebelum daripada memberi salam. Nak apa kata fitnah Dajjal ini sangat dahsyat. Nabi kata dalam hadis yang lain, tidak ada satu Nabi pun yang diutus kepada umat dia melainkan akan memberi peringatan tentang Dajjal kepada umat dia. Dahsyat buruk dia kata Dajjal. Dajjal ni tuan-tuan, jangan pula tuan-tuan macam setengah-setengah orang baru ni dia buat pening cerita pasal Dajjal. Satu budak ni mana akan lahir, mata ada satu orang ni. Nah, yang budak tu lahir cukup sifat. Cacat lah dalam istilah kita kata, ada kecacatan pada dia. Pakar Bumi Kamak dia kata, adakah ini Dajjal yang sudah pun dilahirkan ke dunia? Padahal dia kata, tu kalau boleh kat bawah jenis ekstremis dia tembik, kenapa dia tembak dia? Mengaji tak mahu. Akai 3 suku. Pada dia mengajar ikut 3 suku lah. Akai 3 suku tuan-tuan. Mengaji dah, mana dah kita dah, hadis tak baca. Percaya, share dengan kawan dalam WhatsApp, merata tak? Ini dah Dajjal sudah muncul, mungkin kali ini dan baca hadis. Dajjal ni tuan-tuan sudah ada. Bahkan Nabi-Nabi dulu, Nabi Muhammad pun dia bagi ingatkan umat dulu tentang Dajjal. Dajjal ini dibelenggu. Allah nak izin dia keluar. Dan dia akan keluar satu masa di akhir zaman, di ketika manusia rosak. Waktu manusia minoriti yang beriman, majoritinya tidak beriman. Bibit gambar tu ada. Di antara jalan nak menuju kepada kemunculan Dajjal, banyak maksiat, banyak zina, banyak fahisyah, banyak kemungkaran, banyak benda-benda tak elok, banyak muzik, banyak nyanyi-nyanyian, banyak hiburan melampau, banyak pembuangan anak luar nikah, zaman moden, zaman kecanggihan ini. Bibit dah ada. Kemunculan dia satu masalah. Satu tahu pula Dajjal, satu mudah pula nanti. Banyak cerita tuan-tuan daripada hadis sahabat Nabi cerita dia bertemu yang kata dengan Dajjal itu. Ada cerita berkaitan hadis itu. Tapi kita nak sebut apa tuan-tuan? Nabi Isa alaihissalam besok akan turun untuk membunuh Dajjal itu. Dan Nabi Isa akan bunuh Dajjal di mana? Di Babul Lud. Di Babul Lud, iaitu di Palestin. Maka selepas itu dibebaskan Al-Aqsa. Dan selepas itu kemakmuran nama Islam ini terjulang di bawah pimpinan Nabi Isa alaihissalam yang mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa tidak bawa syariat baru. Islam sudah komplit benar. Yang tu kita kena tahu. Paling basic dalam bab ilmu akhir zaman, paling tak ada kita tahu yang kata bila kemunculan Imam Mahdi, bila yang kata nak munculnya Dajjal, yang kata fitnah Dajjal ni macam mana, yang kata apa hak Dajjal dibawa, di mana dia akan dibunuh, siapa hak bunuh Dajjal ni, apa jadi lepas Dajjal dibunuh, apa pula yang main selepas tu. Ada yang disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj, apa semua ni, apa kecelakaan Ya'juj dan Ma'juj ni, dia bawa apa main ke muka bumi ni, di mana dia duduk lah ni. Dia duduk di belakang tembok yang dibina oleh Iskandar Dzulqarnain. Yang ni kita buka tafsir Suratul Kahfi, cerita tentang Dzulqarnain yang buat tembok yang cukup kukuh sehingga Ya'juj dan Ma'juj tak boleh tumbuh lebih. Main ke dunia kita ni, dunia nyata kita ni, dia duduk di balik sana. Di mana? Kali ini kajian demi kajian, tapi pastinya Allah Alam. Ada kata di Kutub Utara, ada kata di kawasan di kawasan-kawasan tertentu, Allah Alam. Tapi orang beriman dia kena bersedia benar. Baik, balik kepada cerita kita tadi tuan-tuan. Nabi Isa alaihissalam diturunkan Allah untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad, menyelamatkan iman kita. Kalau kita Tuhan simpan terbaik. Agak tak tuan-tuan, agak tak lah. Orang Islam yang ada hari ini tuan, kalau main Dajjal itu mana? Hari ini bukan Dajjal tuan-tuan,
Dia main akademi Fantasia, dia pun tak pergi main yang pun, tak pergi main yang maghrib, tak pergi main Isyak. Dia main kilauan main ya tuan-tuan, seriat tu dengan 6 orang. Kebetulan pula malam kilauan main hujan kata apalah. Tinggal ustaz jadi imam, lepas tu tinggal 4 orang. Abang nak buka kunci surau, kunci masjid, tak ada orang tu. Dia kata dia bawa mana nak buat seriat ni, tak ada. Dia malam ni Isyak, dia buat kilauan malam ni, tak ada payah. Dia buat minat tu. Bukan saja main macam tu itu kan, menang apa? Camry, Vios. Oh, dia sanggup berminggu-minggu untuk tunggu benda tu. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati Allah, ini fitnah akhirat. Baik. Kerana firman Allah Ta'ala, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, surah Al-Ahzab ayat 40. Dan tetapi adalah Muhammad itu pesuruh bagi Allah Ta'ala dan penyudah bagi sekalian Nabi. Dan sabda Nabi SAW, la nabiyya ba'di, tiada ada Nabi kemudian daripada aku. Meriwayatkan dia akan dia oleh Muslim. Nabi tegas sungguh-sungguh benda ni, la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi dah selepas aku. Orang-orang yang cerita Nabi Isa AS ada usaha nak memurtad kaum Islam, bagi faham benda ni kita tu. Nabi Isa akan main, bukan membawa ajaran baru dah. Dan sabda Nabi SAW, wa ana al-aqib wal aqib alladhi laysa ba'dahu nabi. Artinya, dan aku bernama al-aqib, dan makna aqib itu Nabi yang tiada ada Nabi kemudiannya. Meriwayatkan dia oleh Imam Muslim. Baik, Nabi sebut, Nabi kata aku al-aqib. Al-aqib maksudnya alladhi laysa ba'dahu nabi, yang tak ada Nabi dah selepas dia. Itu nama Nabi SAW. Nama Nabi ialah al-aqib. Nama Nabi ni ada banyak. Ada al-aqib, al-mahi, dan macam-macam lagi disebut dalam hadis. Baik. Kemudian kita masuk lagi satu kata syekh kita, wa imamul atqiya, dan ikutan sekalian yang takut akan Allah Ta'ala. Nabi imamul muttaqin, kita dah baca tadi. Imamul muttaqin sama juga dengan maksudnya imamul atqiya. Atqiya maksudnya orang-orang yang takut kepada Allah. Begitu. Dia saya daripada atqa. Atqa paling takut. Nampak? Bahasa Arab dia gitu. Kalau atqa paling takut. Macam hasan. Hasan baik. Kalau ahsan paling baik. Sangat baik. Arab dia macam tu. Arab ni tuan-tuan, bahasa dia cantik. Kita tak kena tambah perkataan paling. Terus sangat. Paling dah Arab tak payah bubuh hadis di depan dia tuan-tuan, dia jadi paling. Sangat macam tu. Kalau khasyiyah takut, kalau akhsya paling takut. Dia kata bahasa Arab ni dia unik tuan-tuan, dia macam tu. Kalau khashi, orang yang penakut. Kita tengok dia tak susah, tak susah. Mengaji mau ya? Boleh insya-Allah. Dia tak macam bahasa-bahasa lain di dunia tuan-tuan. Dia ada seni dia yang tersendiri. Saja buka minda kita lah tuan-tuan. Khasyiyah takut. Khashi tambah alif lepas kha. Khashi jadi orang yang takut. Jadi orang, jadi faham. Nampak tak tuan-tuan? Sama dan kita tu kita kata hasanah baik. Hasanah baik. Hasil orang yang baik. Mahsud orang yang dibuat baik kepada dia. Nampak tak? Kita duduk mengaji ni, bila kita baca tu baru nampak bahasa Arab ni dia mimbarik dia. Dia mimbarik dia buat mana. Baik. Wa imamul atqiya maksudnya dan ikutan sekalian yang takut akan Allah Ta'ala. Maksud dia syarah dia hanya sahanya dijadikan akan Nabi kita SAW pesuruh Tuhan supaya diikut akan dia. Yang kata pesuruh Tuhan ni kena ikut. Kerana firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ayat ni tuan-tuan, setengah orang dia buat ayat nasi kan? Orang buat masak nasi, qul in kuntum tuhibbuna Allah, janganlah bagi nasi nikah lain. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Buatlah nasi tu kan. Setelah minggu depan dia buat itu. Tengok minta
ayat ni memang ayat pengikat kasih. Ayat ni setengah orang dia buat gitu. Tapi tujuan ayat itu bukan itu. Tetapi kena faham ayat. Macam orang tu baca dalam Yasin kan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Boleh tu ada 20 meter dia buat. Betul. Tetap nanti kita lihat. Aku baca lah wajah dia banyak nampak kan roti aku mampu. Nampak tak? Dalam banyak-banyak cerita dia nampak kita tak jadi dia tak perlu baca banyak kali tak jadi. Member cerita jadi sebab aku baca tak jadi tau. Tujuan ayat tu bukan tu. Walaupun boleh kita baca untuk tujuan tu, tapi dia guna tak je. Dia saya mampu 2 bulan. Tak, nak undang-undang dunia lah. Undang-undang yang dia buat pada hukum. Tak, tapi nak lepas baca wajah anak. Ni cerita lepas, aku tak lepas lagu mana. Macam ni lah, kul in kuntum tuhibbun Allah ni cerita apa? Cerita kena ikut Nabi. Allah kata, kalaulah sekiranya kamu kasih kepada Allah, maka ikutlah oleh kamu akan dapur. Allah suruh Nabi, kata dekat umat Nabi. Kul, katakan wahai Muhammad, katakan olehmu, in kuntum tuhibbun Allah, jika adalah kamu kasih akan Allah Ta'ala, kalau kamu sayang Allah, kasih Allah, fattabi'uni, maka ikut oleh kamu akan aku. Ikut aku, Nabi kata. Allah suruh Nabi kira dekat umat Nabi, suruh ikut Nabi. Yuhibbukum Allah, nescaya kasih akan kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis orang dah baca ayat ni tak berjarak dia tuan-tuan. Kita tak semayang. Baca ayat ni takut lagi menikah ni. Bukannya dia sebenarnya. Contohnya baca ayat ni nak tackle satu awal lawa. Orang lelaki-lelaki kita dah ada. Letak ayat tak kena tempat, maknanya tak jadi. Kalau dia jadi istidraj. Tuhan nak uji dia. Nah, jadi takut dia, ni lagi takut tuan. Nah, bayang tak tahu mana, ibadat tak tahu mana, aurat tak tutup, amal dengan ayat-ayat tertentu, Allah terima. Dia kata aku terani ke Tuhan terima. Kalau aku jadi hebat tak tahu macam mana yang makam aku tak tahu. Dia beri berbuat ada yang tu. Dia kata aku terang-terang macam ni, buat doa anak dapat dimaki, kata dapat syukur bah. Apa yang akan laku dia boleh datang anak aku tak tahu. Oh, ini jadi syok tu tuan-tuan. Dia kata istidraj ni maksud dia Tuhan dia bagi nikmat, dia nak ikut satu amal. Yang ni bahaya. Dia kata istidraj ni ujian. Tuhan bagi nikmat kesihatan, dia lagi lawan juga. Bagi nikmat kekayaan, dia lagi lawan juga. Bagi nikmat jawatan pangkat, dia lagi duk lawan. Dia ni duk dapat nikmat ya. Dia tenggelam macam orang tenggelam dengan harta dia. Dia nanti sesat dan tenggelam macam mana Firaun tenggelam dalam laut ni. Pasal apa? Pasal kaya, kerajaan dia besar, lawan Nabi Musa pun dia Tuhan bagi dekat dia. Dia tak tahu kata yang tu semua ujian. Nah, baik. Sambung lagi. Dan sekalian yang mengikut akan dia, yang mengikut akan Nabi, masuk dalam sekalian yang takut akan Allah Ta'ala, dan adalah ia ikutan bagi mereka itu. Nah, yang kata Imamul Hadiyah ni maksudnya Nabi adalah ikutan sekalian orang-orang yang nak bertakwa, yang takut pada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Sambung lagi. Wa sayyidul mursalin. Maksudnya dan penghulu sekalian Rasul. Nabi Muhammad itu tuan, Allah kasih kepada Nabi ini hantar last sekali, walaupun last sekali, tapi Sayyidul Mursalin, penghulu Rasul-Rasul. Kerana Allah nak hantar Nabi Muhammad SAW diciptakan Adam alaihissalam. Ini yang kata sayang dan kasihnya, yang kata Habibullah, Nabi Muhammad ni Habibullah, kekasih Allah. Nak hantar kekasih diciptakan Adam alaihissalam. Dalam ilmu Allah sedia makhluk sejak azali. Kita mengaji kan itu ni bab ilmu. Yang kata Tuhan ni di antara sifat yang wajib bagi dia ialah mengetahui Allah ni tuan-tuan sejak azali. Maksudnya kita tak boleh ingat kata Allah cipta Nabi Adam, tapi dia tak tahu dia apa nak di depan tu. Tengoklah ke depan itu fikir ke mana. Itu kita.
buat rumah, dua rasa macam okey dah rumah ni, 15 tahun akan datang rasa nak jatuh dah rumah sikit lagi. Itu kita lah, betul. Tak tahu lagi apa nak jadi ke depan. Berasa okey dah rumah ni, tiba-tiba macam tak okey pula, macam tu kan. Buat apa-apa, buat sikit-sikit kan, tiba-tiba rasa nak tambah pula. Tuhan bukan buat Nabi Adam, Nabi itu duk fikir apa-apa pula, hantar noh pula dah. Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan bapa kepada segala manusia. Tuhan yang atur semua ni. Mai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, bapa kepada segala orang-orang yang muslim. Lepas tu kita dah baca kama sallaita ala Ibrahim, kita baru baca pasal yang ni adalah bapa kepada agama Islam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim AS ada anak Nabi Ishaq, ada anak Ismail AS. Mai dua-dua ni, Ishaq melahirkan Yaqub atau disebut sebagai Israel, lahir anak-anak Bani Israel. Bani Israel refer kepada Nabi Allah Yaqub AS. Nabi Ismail AS, nampak? Silsilah keturunan dia turun sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam ilmu Allah nak angkat melalui zuriat Ismail yang sampai pada Ibrahim, yang terus sampai kepada Adam alaihi salam, nak angkat yang kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni akhir zaman itu nak angkat. Baik, Sayyidul Mursalin maksudnya Nabi last sekali diputuskan, tapi penghulu segala Nabi. Nah, baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok syarah dia. Nabi sebut dalam hadis, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Bagi ganti dah saya tadi bu. Artinya Nabi kata aku penghulu sekalian anak cucu Adam pada hari kiamat. Dalam riwayat lain sebut Nabi kata ana sayyidu waladi Adam bila fakhr. Aku tidak sombong, tapi aku nak bagi tahu, Nabi kata aku adalah penghulu kepada sekalian anak cucu Adam itu. Kita tentu nak minta syafaat itu. Yang kata mahsyar, bumi mahsyar. Bumi mahsyar itu tuan-tuan, kita nak duduk di bumi mahsyar itu lama. Dalam riwayat yang berbagai, ada ulama kata manusia akan berada di bumi mahsyar 500 tahun. Ada kata macam-macam riwayat 1000 tahun. Tapi nak habaq kata jumlah tahun 500,000 tahun zaman kata. Jumlah tahun yang ada di akhirat itu, di mahsyar itu tidak sama dengan jumlah tahun. Sebab itu dunia ni pendek. Manusia akan duduk di mahsyar. Mahsyar ni maksudnya tempat berhimpun yang manusia dipaksa untuk berhimpun itu. Dan manusia akan duduk di situ lama. Sehingga dalam riwayat sebut, bila manusia ni duduk macam tu punya lama, tak tahu nak buat apa, dia pun pakat-pakat bincang-bincang, kita pergi jumpa Adam AS, bapa kita. Pergi jumpa Adam AS, minta supaya syafaatkan semua yang ada di mahsyar. Nabi Adam kata aku tak boleh. Ada di sekolah hadis banyak alasan semua. Kata ulama, di antara Nabi Adam nak pergi jumpa Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh, Nabi jumpa pula Nabi lepas tu, Nabi jumpa Nabi Ibrahim, Nabi jumpa Nabi Ibrahim, sampailah semua Rasul Ulul Azmi. Nabi Adam, Nabi jumpa Nabi Nuh, Nabi jumpa Nabi Ibrahim, Nabi jumpa Nabi Musa, Nabi jumpa Nabi Isa. Nabi itu semua makan masa satu Nabi itu, Nabi pada satu Nabi 1000 tahun di mahsyar. Tuan bayangkan kata mahsyar ni berapa luas terbentang, Tuhan bentang berapa siksaan nak kena tanggung orang yang kalau sekiranya dia disiksa dengan terhelang dalam peluk dia. Kalau satu orang tu dia tersiksa dengan nak pergi ke mahsyar, berjalan atas muka dia, berapa lama dia nak tempuh perjalanan nak pergi ke mahsyar tu, berapa ribu tahun dia nak kena tempuh. Lepas tu dia duduk pula di mahsyar, dia disiksa dengan siksaan mahsyar pada ketika itu. Ini pula ada hadis pula bab mahsyar, tuan-tuan, panjang lagi cerita bab mahsyar itu. Nak pergi jumpa satu Nabi. Tuan-tuan bayanglah anak Adam, start daripada Adam diciptakan sampai nak sekali manusia semua di situ.
yang kata bumi mahsyar. Tapi dalam kandung tu tiba-tiba Nabi sebut dalam hadis, sab'atun yuzilluhumullah fi zillih yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah pada ketika itu. Pada hari tidak ada naungan lain melainkan naungan yang Allah Taala sediakan. Depa ni dah selamat. Nombor 1 sekali yang Tuhan janji, yang Nabi janji dalam hadis. Nombor 1, ranking nombor 1, yang ni istimewa betul. Imamun adilun. Nabi pun saya nak sebut semua, kita nak tulis sikit. Nanti kita akan buat pengajian satu hadis khusus pada insyaAllah. Imamun adilun, imam pemimpin yang adil kepada rakyat dia akan dapat mengarah. Tuan-tuan baca cerita Khalifah Umar Abdul Aziz. Ini contoh imam adil. Lepas jadi khalifah badan kering. Kita sekali sebelum jadi khalifah, jadi pemimpin, badan kering. Lepas itu sihat dah. Tak lama tak lama. Baca sejarah Umar bin Abdul Aziz, macam mana dia pimpin jadi khalifah pada ketika itu. Baca sejarah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar, zaman Tuhan uji dengan kemelisian ekonomi. Orang main depan khalifah, wahai Amirul Mukminin. Ni yang kata Sayyidina Umar ni, buat main daging yang paling special tu ada. Ada riwayat sebut buat main lemak daripada binatang. Lemak ni dia panggil lemak atau hijau roti. Kira special lah. Orang Arab ni tuan-tuan, kalau makan satu kira Arab. Macam kita bila kata apa tuan-tuan, buat apa kali kambing ke apa, lebih kurang macam tu. Tengok apa dia dulu menitik, dia tak macam tu. Sayyidina Umar mau main tu, zaman kemelisian ekonomi, lemak yang dicairkan untuk dicicah dengan roti. Apa dia tanya kepada khadam dia? Dia kata daripada mana ni? Dia kata ada orang bagi. Dia tanya kepada khadam dia, ada tak rakyatku yang tak dapat lagi makan lemak ni? Oh ya, ramai wahai Amirul Mukminin yang miskin, yang melarat banyak. Dia marah khadam dia. Dia kata, hendak aku didakwa depan Allah Ta'ala dengan aku cicah ni, benar ni. Aku tak mau esok di akhirat Tuhan dakwa aku dengan lemak yang dicicah ni. Dia kata, hendak aku didakwa. Dia marah. Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab, orang cadang kepada dia untuk naikkan gaji dia. Tapi tak ada satu orang pun yang berani pergi depan Khalifah Umar, wahai Amirul Mukminin, kami nak cadang. Nampak macam tuan ikat pun lama dah kan, tak cukup makan. Kami nak cadang naik gaji sekian-sekian. Siapa pun tak berani. Bila orang refer kepada satu sahabat, siapa pun tak berani. Pasal apa? Pasal dia takut kita nampak macam saya nak Umar Al-Khattab. Ni yang kata Umar dia khalifah tuan-tuan. Pergi ziarah, pergi buat lawatan tapak. Kita kata ni lawatan tapak. Pergi ke Syam. Syam pada ketika itu gubernur dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Umar khalifah di Madinah. Dalam Bahrul Tari ada cerita awal kitab, cerita tentang apa nama Umar Al-Khattab pergi sampai ke Syam. Naik apa tuan? Naik keledai. Nak balik Muawiyah offer nak bagi kuda yang hebat gagah. Dia kata dah. Aku main tanpa pengawal, aku balik tanpa pengawal. Aku main dengan keledai, aku balik dengan keledai. Mana ada. Sebab tu Nabi janji dalam hadis, nombor 1 sekali imam adil. Satu imam tu pemimpin yang paling adil kepada rakyat dia. Mana apa tuan? Kalau orang pergi cari ada miskin melarat di mana-mana kampung, dia berkata tak payah tanya lah, khalifah kita lebih miskin pada dia. Ada apa ni? Allahuakbar. Saya rasa tak. Dulu punya cerita macam tu. Kalau ada orang main duk mengadu dekat Umar bin Abdul Aziz tentang dia tak cukup makan, kawan khadam yang katanya tak makan orang hari, sudah 3 hari aku tak makan. Percaya ada khalifah tak makan lebih daripada dulu, kepimpinan dulu. Yang kata hebat, yang kata ulama khalifah yang dulu Nabi letak imam adil. Satu lagi saya tentu, yang kedua anak-anak muda yang akan dapat anak-anak wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Orang muda, pemuda, pemudi, orang-orang yang jiwa enjoy patutnya. Jiwa ni kena patut enjoy 20, 25
25, 30, ini masa seronok. Masa ni lah nak melarang motor, nak busuk awet cantik-cantik. Masa ni lah, masa ni nak pergi karaoke. Tiba-tiba hak ni boleh main masjid surau dengan kuliah. Hak muda-muda. Umur-umur hak macam ni tuan-tuan, boleh nasya'a, boleh hidup fi ibadatillah, hidup dalam ibadat kepada Allah. Anak-anak kita umur 18 kalau boleh main surau, tuan-tuan patut sedut pada dia. Pasal kita pun lalu zaman tu kita tak jadi hidup dia. Kita tahu kita sudah jadi bapa, umur kita 40. Waktu kita umur 20, kita tahu kita macam mana. Tiba-tiba Tuhan bagi anak kita yang boleh hidup dalam ibadat. Dia boleh pergi 2 pagi ambil semayang tahajud. Tuhan kalau bagi hari ini tuan, jaga macam tu. Bukan senang nak cari budak-budak muda yang boleh hidup dalam ibadat. Payah. Kalau dia boleh sehari, dia tak boleh sebulan. Lepas sebulan dia kena. Tapi kalau dia boleh sakit pukul 8 pagi, waktu Tuhan tengok dia pergi semayang yang Tuhan cuci sekolah, mana nak cari tuan? Nabi janji kat ni, fi ibadatillah ni, duk pun nak. Satu lagi. Satu laki-laki Nabi kata yang bersunyi-sunyi dia. Maksud dia tak kira lelaki ke perempuan. Yang duk sunyi-sunyi dia. Waktu malam, waktu ujung-ujung malam, waktu tengah-tengah malam. Tu di mana dalam rumah dia dan sebagainya. Ayat mata menitik kerana khasyiatillah, takut pada Allah. Yang ni Tuhan janji juga, Nabi janji duk bawa nama. Kita sebut 3 tu dulu sebagai semangat kepada kita nak duduk dapat syafaat itu. Sebelum syafaat Nabi SAW, nak jumpa Nabi Muhammad SAW, tak tahu berapa ribu tahun yang kata umat manusia pada masa itu nak bergerak satu tempat di mahsyar itu, nak berjumpa dengan Nabi-Nabi ini tuan-tuan, makan tahun, makan ribu tahun. Sebelum itu Allah janji kepada orang yang dapat syafaat naungan daripada Allah. Baik, balik kepada cerita kita. Nabi kata ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku penghulu sekalian anak cucu Adam pada hari kiamat esok ni, dan aku permulaan mereka yang terbelah daripadanya oleh kubur. Nabi manusia pertama yang Tuhan bangkitkan daripada kubur. Maksudnya makam Rasulullah tu yang kita duk ziarah tu, yang tu yang akan kita tadi malaikat Israfil akan tutup segala-gala tu boleh. Dan tugas Israfil itu dua tu saja. Israfil alaihissalam sejak dia diciptakan, itulah tugasnya, iaitu memegang sangkakala. Bahasa kita kata sangkakala. Tunggu masa nak nafas, nak tiup saja. Dalam hadis sebut, Nabi kata dalam malam Isra wal Mi'raj aku melihat malaikat Israfil ini sudah pun pasang kuda-kuda. Dalam bahasa kita kata pasang kuda-kuda. Satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Nak bagi kata beratnya dia kata sangkakala yang dipegang oleh Israfil. Dan Nabi kata dalam hadis, pada ketika aku melihat Israfil yang besar itu memegang sangkakala yang begitu besar itu, Nabi kata dengan pasang kuda-kuda itu mata Israfil sedang memandang isyarat daripada Allah Azza wa Jalla dengan satu pandangan dan tidak beralih ke mana-mana. Tunggu isyarat. Allah kata tiup, dia akan tiup sangkakala. Tidak akan lambat dan tidak akan cepat. Bahkan kita baca dalam kitab-kitab berkaitan Isra wal Mi'raj, ada hadis cerita Israfil sejak dia diciptakan dia tidak pernah tidur dan mata dia tidak pernah berkedip. Tuan-tuan boleh bayangkan. Malaikat Tuhan kita ada nur. Nur maksudnya ada cahaya. Wallahu a'lam malaikat ini macam mana bentuk dia. Hanya Nabi SAW yang pernah melihat malaikat dalam rupa asal. Dalam rupa asal Nabi saja dengan izin Allah. Dan malaikat Israfil tidak pernah berkedip. Bila ditanya kepada Israfil kenapa dia tidak berkedip, maka dia kata aku tidak mahu. Waktu aku kedip itu Allah perintahkan ditiup sangkakala, aku terlewat nanti. Punya tahan. Kata malaikat ni la ya'sun Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru. Dia tidak akan bantah apa yang Tuhan suruh. Baik. Malaikat Israfil akan tiup sangkakala kali pertama,
illa man azina lahu rahman, kecuali yang Tuhan izinkan untuk tidak musnah. Kata ulama-ulama dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kita, di antaranya Arash tak musnah. Yang ini semua makhluk. Kursi tidak musnah. Dan beberapa lagi. Nah, dikatakan juga malaikat yang yang memegang Arash, macam syurga dan neraka juga dikatakan begitu. Ini adalah pandangan majoriti dalam akidah takwa yang disatukan. Tiupan sangkakala kali kedua dalam pegangan sebahagian ulama akidah tersebut ialah selepas 40 tahun. Wallahu a'lam. Tapi satu tempoh yang lama, pada ketika itu hanya Allah Azza wa Jalla sahaja yang ada, yang mawjud. Sebagaimana azali, Tuhan itu mawjud, Tuhan itu wujud. Wujud dalam alam wujud, bukan dalam alam ni. Ini pula satu. Nanti kita akan jumpa tadi dulu. Lepas itu kata-kata kali pertama, maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak ada lagi. Bagaimana? Allah yang mengetahui. Dan ditiup kata-kata kali kedua serta Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan semula Israfil untuk ditiup kata-kata kali kedua, dan pada ketika itulah maka dibongkarkan kubur-kubur ini semua, maka bangkit daripada kubur, dan semuanya akan bangkit min ajibin zat disebut. Daripada ajibuz zat ni, satu tulang supi belakang kita tuan-tuan, disebut ajibuz zat. Situ akan terbit banyak benih-benih yang kita semua akan bangkit daripada itu, walaupun dah hancur. Dalam ini disebut, Nabi kata wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr. Manusia pertama yang akan terbongkar makam dia, kubur dia, dan akulah orang pertama yang akan bangkit. Wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Dan Nabi kata, aku yang terdahulu mensyafaatkan dan yang terdahulu diterima syafaat. Nabi kata, akulah orang yang awwalu syafi'. Lepas manusia pergi menghadap Nabi SAW, Nabi sahaja yang boleh minta syafaat supaya dicepatkan hisab. Nabi sujud pada ketika itu. Dalam hadis sebut, Allah kata irfa' ra'sak. Ketika Nabi sujud itu, kemudian Allah kata kepada Nabi, irfa' ra'sak, angkat kepala kamu, wasal tu'ta, mintalah, hari ini kamu akan diberi dan kamu tidak akan ditolak permintaan kamu. Nabi kata. Lepas itu baru Nabi minta, ya Allah, percepatlah hisab penduduk mahsyar ini, kerana mereka tidak sanggup lagi menanggung azab mahsyar ini. Sampai tuan-tuan, dalam riwayat ada sebut dahsyatnya azab mahsyar ni, azab di bumi mahsyar ni. Kalau satu orang tu dia dah nampak tempat nak pergi dia, neraka atau syurga, kalau dia tahu kata dia nak pergi neraka, dia akan minta dekat Tuhan bagi masuk neraka cepat. Dia rasa macam masuk neraka tu tak tahu. Punya dahsyatnya mahsyar ni, sampai dia tak boleh tahan duduk lama di mahsyar tu. Dia kata kalau neraka mana neraka? Yang kata ni azab yang duduk di situ. Dan Nabi SAW, Nabi lah yang akan minta syafaat itu. Wa awwalu musyaffa', dan yang pertama yang akan diterima syafaatnya. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik. Satu lagi, wa habibur rabbil alamin, dan kekasih Tuhan sekalian alam. Sesungguhnya telah tetap bagi Nabi SAW setinggi-tinggi pangkat kasih yang dinamakan dia dengan khullah. Khullah ni macam teman. Sabda Nabi SAW, inna Allah takhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan kekasih seperti menjadikan ia akan Ibrahim akan kekasih. Nabi kata dalam hadis, Allah pilih aku menjadi kekasihnya, sebagaimana Allah memilih Nabi Ibrahim juga menjadi khalil dia, menjadi kekasih dia. Dan ketahui olehmu bahawasanya mensifatkan Allah Ta'ala dengan mahabbah dan khullah, iaitu seperti yang patut dengan kebesarannya. Allah dekat Nabi Muhammad
Habibullah, kekasih Allah. Tapi tuan-tuan, ni Syekh kita ada beritahu, jangan kita faham kekasih Allah tu, Allah ambil Nabi Muhammad jadi kekasih dia tu macam mana makhluk ambil satu orang jadi kekasih dia. Kita ambil satu orang jadi kekasih kita, isteri kita kekasih kita, anak kita kesayangan kita. Apa maksud dia? Benda tu membekas di hati. Betul tak? Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi Muhammad sebagai kekasih, bukan kekasih yang macam tu, yang berbekas di hati, yang dia akan sebut apa tuan-tuan? Dia akan sebut ni yang menyelati akan roh orang yang kasih itu. Ni kita roh dalam badan kita mana roh tuan-tuan? Di mana Allah lah? Tapi roh dalam. Yang kasih itu tuan-tuan, kita rasa kasih ke isteri kata contohnya tuan-tuan. Yang kasih itu tuan-tuan, siapa kasih? Roh kita. Roh kita tercabut esok ni tuan-tuan, tak ada. Nampak? Yang kata roh kita, kasih kita pada Allah. Baik, roh kita itu dipanggil kasih itu menyelat-nyelati di antara roh itu. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan mahabbah itu, khullah itu seperti yang patut dengan kebesarannya. Jadi kita menjadi akidah yang patut dengan kebesaran Allah. Bukan macam kita kasih kepada satu orang, kalau tak ada kita jadi susah hati. Bukan maksud itu. Bukan Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad itu kekasih dia. Bila Nabi Muhammad ni tak ada, contohnya, maka jadi susah hati Tuhan. Tak. Kalau Nabi disakiti, maka jadi macam mana? Macam kita bermasa. Bukan begitu. Tiada seperti mahabbah dan khullah akan hambanya. Demikianlah segala sifatnya yang tinggal. Adapun khullah pada manusia, maka iaitu kasih yang menyelat-nyelati ia akan roh orang yang kasih itu dengan hatinya. Nah, dia kasih manusia dia macam tu. Masuk dalam istilah Syekh kita ni tuan-tuan, saya terjemahkan bahasa saya perasaan. Menyelat-nyelati akan roh orang yang kasih itu dan hatinya itu maksudnya perasaan. Tapi bahasa Arab, bahasa lama ni tuan-tuan ni, bahasa lama. Bahasa lama dia gitu bahasa dia. Kalau nak tulis perasaan takut tak sampai maksud. Sebab perasaan ni macam mana yang kata perasaan ni rasa. Rasa ni pun ada banyak maksud. Tahu? Rasa atas lidah ke? Rasa lagu mana ke? Itu maksud menyelat-nyelati akan roh orang yang kasih akan hatinya. Maksudnya kasih kita kepada satu orang yang kita kasih ni kerana perasaan. Hilang perasaan tu hilang kasih. Allah Subhanahu Wa Taala ambil Nabi sebagai mahabbah, sebagai khullah ni bukan begitu. Bukan hilang kasih itu boleh sampai ada masa hilang kasih dah. Bukan begitu. Yang sesuai dengan kebesaran. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wa kullu da'wan nubuwah ba'dahu fadhayyun wa hawa. Dan tiap-tiap mengaku jadi nabi kemudian daripadanya maka sesat dan hawa nafsu. Kita nak baca sikit. Kita nak baca sikit. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ini ada kaitan dengan hak kita baca awal tadi. Iaitulah Nabi ya Pak. Tak kala sudah tetap bahawasanya Nabi kita Muhammad SAW kesudahan sekalian Nabi, nescaya diketahui akan bahawasanya mereka yang mengaku jadi Nabi kemudiannya itu orang yang dusta dengan sejahat-jahat dusta. Start daripada Nabi wafat, muncul Musailamah Al-Kadzdzab. Muncul Musailamah Al-Kadzdzab ni bukan perempuan, lelaki. Orang dia tak faham dia nama Musailamah. Kan dia ni perempuan untuk lawan tadi. Musailamah nama Arab tuan. Musailamah Al-Kadzdzab. Dia lelaki daripada Yaman. Sehingga berlaku perang Yaman pada ketika itu. Ya, yang digerakkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi golongan ini sehingga habis-habisan. Murtad, golongan murtad mengaku jadi rasul selepas Nabi Muhammad. Sebab tu orang Islam sampai hari ni tak ingat. Kalau dia muncul dia mengaku lagi, dia kata dia ni, walaupun dia tak sampai tahap mengaku jadi Nabi tak. Ada orang yang tak mengaku jadi Nabi, jadi tahu lah orang tak percaya. Kadang-kadang dia mengaku, dia kata dia jumpa Nabi, lepas tu Nabi bagi kat dia wasiat. Lepas tu Nabi semua beritahu kat orang semua. Sebab Nabi terlupa, masa dulu Nabi terlupa, mungkin hari ni Nabi nak beritahu. Ada betul tak? Banyak, bisa menghantar itu cukup banyak. Dia mimpi kononnya sebagainya. Kadang-kadang tak ada siapa pun mimpi, tapi orang yang time tu dia reka.
Dia kata Syekh ni dia sudah mimpi dengan Nabi. Dia kata Nabi pesan dengan satu pesanan baik, tuan. Tak pesan tu cukup berhenti. Apa maksud pesan? Pesan maksud dia wasiat. Wasiat Nabi selesai dan tidak ada lagi wasiat untuk umat yang berbentuk satu-satu ajaran, kena zikir tertentu, kena baca bacaan tertentu. Tak ada. Semua dah ada dalam hadis, semua dah ada dalam Quran, semua dah ada dalam ajaran Islam. Kalau main ajaran-ajaran tertentu, dia beritahu kata kita ni hari ni kena lagu ni sebagainya, tuan, yang tu semua tuan-tuan tak baik. Tapi orang kita dia suka sharing is caring dia. Dia suka hari ni dia kata sharing is caring. Dia kata saya tak ada niat apa pun, dia kata saya saja. Dia ada dapat share kawan. Lama tak cerita bab yang mengaku macam-macam ni lama. Sikit lagi kita nanti tengoklah Imam Mahdi ni kan. Imam Mahdi kita baca dah, kita cerita sikit tentang Imam Mahdi, nama apa semua, Muhammad bin Abdullah semua. Satu hari dia tengok. Sedangkan kalau orang ngaji, dia kena jumpa lah Imam Mahdi ni, dia bukan main dengan dia mengaku macam tu, dia mengijtihad, dia mendalil, tak ada. Dia akan dibayar di depan Kaabah, di antara wujud Kaabah dan juga Maqam Ibrahim, di antara tu tempat bai'ahnya, dalam keadaan dia pun tak mau sunatnya jawatan tu Imam Mahdi. Sepakat orang Islam pada ketika itu, di akhir zaman itu, nak dia jadi pimpinan, jadi pemimpin, jadi khalifah yang akan pimpin orang Islam untuk lawan musuh-musuh, terutamanya Yahudi dan sebagainya. Tapi dia tak mahu, dalam keadaan tak mahu, tapi diterima kerana sepakat orang Islam pada masa itu. Bukan main dia dulu mengaku ijtihad dalam sidang media. No. Tuan dia lebih tuan ambil kayu dia cakap, pegang dia cakap. Hang kata apa? Hang nampak ni? Tak ada. Dalam cerita bab mengaku ni tuan, dia akan sampai tahap mengaku jadi Nabi. Baik. Yang mengaku jadi Nabi ini sejahat-jahat berdusta. Sabda Nabi SAW, wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Artinya, dan bahawasanya selagi akan ada pada umatku 30 orang yang sangat berbohong. Sekalian mereka itu menyangka bahawa dirinya Nabi. Nabi kata akan ada 30. Dan kalau dikira sememangnya 30. Dan kesemuanya mengaku kata yaz'umu annahu nabi. Dia Nabi. 30 pendusta besar ni mengaku jadi Nabi. Dan Nabi kata, aku kesudahan sekalian Nabi, tiada ada Nabi yang baru dijadikan kemudian daripada ada. Menceritakan dia akan ini hadis oleh Imam Muslim. Baik. Bermula kata musannif ghaib. Tengoklah. Ghaibun atas jadi tu. Siapa yang dakwa jadi Nabi selepas Nabi Muhammad, fa ghaibun. Ghaib itu maksud apa? Artinya sesat, lawan bagi petunjuk. Itu maksud dia. Dan katanya wahawa ataupun hawa, artinya keinginan nafsu. Bukan biasa ni tuan-tuan. Hak jenis memang mengaku pelik-pelik tuan-tuan. Publicity murah. Itu maksudnya. Bahasa hari ini kita panggil publicity. Orang Arab dia ada satu istilah ataupun satu kata-kata hikmah dia. Dia kata khalif tu'raf. Khalif tu'raf, tu dah dengar boleh. Pendek kan kata ada khalif tu'raf. Maksudnya khalif kita ni boleh pada orang lain, tu'raf kita akan dikenali. Jangan ni tak buat beli pada orang, terus orang kenal kita. Kalau orang nyanyi tuan, kalau nyanyi hak surah macam biasa dah. Biasa macam nyanyi Siti Nurhaliza nyanyi surah apa ni? Nampak? Yang ni dia ni pun nyanyi surah apa ni? Mai buat surah beli. Tak, hari ni memang nyanyi sembang ni. Tak payah nyanyi sembang, macam sembang nyanyi. Tak, boh dia terkenal. Main nyanyi juga. Itu contohnya khalif tu'raf dalam hidup kita hari-hari. Contoh pakai baju play pada orang. Orang tak pernah buat baju macam tu, tapi tuan-tuan buat. Baju tu kalau pakai orang kata orang sakai. Dia ni main keluar pada mana, tapi dia pakai. Satu hari dia akan dikenali dengan identiti dalam itu.
Sama dalam bab ni yang mengaku jadi Nabi, mengaku dia ni kawan Sayyidina Abu Bakar, dia ni baru dihantar oleh Allah Ta'ala turun daripada mana apa, nak jadi belik pada orang, publicity je. Nah, baik. Jenis ni dipanggil faghayun wa hawa. Dia sesat dan dia ikut hawa nafsu. Jenis dia nak dikenali. Maka hendaki oleh musannif rahimahullah ta'ala akan bahawasanya mengaku Nabi, kemudian daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah disebabkan hawa nafsu. Tiada ia daripada dalil. Tak ada dalil. Bahkan dalam sekolah tuan-tuan, bahkan Syiah ini pun tuan-tuan, mereka berdiri di atas khayalan. Kita tengok dalam video dia bersambut 10 Muharram hari Ashura macam mana. Jadi separuh gila, bahkan jadi gila pun. Ambil pedang tajam-tajam, turis rambut anak, kepala anak, keluar darah, rumah darah di muka anak ni ria lah, rumah patut. Lepas tu barunya duk baca apakah mentera apakah ni, kononnya zikir daripada tertentu, ambil pedang tajam ni, ketuk kepala, ketuk tu keluar darah mabuk, ketuk lagi keluar darah mabuk. Setiap tahun 10 Muharram hari Ashura Syiah yang ada di Iran dan sebagainya, yang ada di Iraq dan sebagainya, yang ada di dunia-dunia hari ini, dia pakai sambut macam tu. Dia pergi sekejap, tetap percayalah usaha orang tua. Satu surat yang dihantar kawan nak dalam WhatsApp, satu surat daripada Persatuan Syiah hari ini dia hantar ni. Nak kami sambut macam ni. Satu soalan dia kata bagi dalil yang muhtamad, dalil yang kuat yang kata ajaran ini begitu. Sebab tuan-tuan, kebenaran ni dia kena tegak dengan hujah. Dia tak boleh, dia mesti berhujah, berdebat, mencari kebenaran. Kalau berani debat dengan pakar-pakar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara yang terkenal tu bukan tentang Syiah ni Ustaz Abdullah Din kita. Ustaz Abdullah Din dia banyak kajian tentang Syiah, dia ada buku tentang Syiah ni tuan-tuan. Dan yang paling dahsyat yang saya baru share, baru dapat daripada dia, baru ni seminar dia buat. Kita kalau kita tak kaji, kita tak tahu. Syiah ni selain daripada Al-Quran dengan Sunnah, selain daripada Quran dengan hadis Nabi, mereka ada beberapa kitab lagi sebagai rujukan. Tuan-tuan tak kata sesat, tak ada sesat. Sebab itu Dr. Aziz Hanafi dia kata golongan ini kafir. Yusuf Al-Qaradawi tarik balik statement dia beberapa tahun dulu, kata Syiah ni mazhab dalam Islam. Akhirnya dia kata aku keliru dulu. Sekarang aku katakan yang ini adalah golongan yang keluar dari mereka. Maksudnya memang ada dalam ajaran Syiah ni boleh pecah macam. Dalam ajaran mereka, lain daripada Quran dengan hadis, ada kitab-kitab lain. Kitab yang diberi nama-nama tertentu, yang disandarkan kepada individu tertentu seperti Fatimah, seperti Ahlul Bait disebut. Kitab itu cerita apa? Kitab tu dirujuk lebih daripada Quran lagi. Satu dah sesat. Yang kedua, di sisi mereka ni tuan-tuan, Al-Quran ni bukan hak yang ada di tangan kita ya. Sebenarnya Quran ni banyak lagi. Apa tuan-tuan? Banyak lagi. Bukan 6,000 ayat lebih tu je. Ada lagi. Hak tak ada. Maknanya mereka baca Quran lebih daripada hak kita ada hari ni. Hak dimuktamadkan oleh seluruh orang Islam di dunia, yang diijma'kan oleh semua ulama-ulama Islam dalam Ahlus Sunnah kita, itulah Quran 30 juzuk yang ada. Nah, ini kita nak bagi tahu ini contoh cabang ajaran-ajaran besar. Dalam hal ini dia cerita tentang dakwah jadi Nabi. Tapi kalau tuan-tuan tengok cabang ajaran sesat yang lain, seperti ajaran-ajaran Syiah dan sebagainya, mereka manipulasi hadis. Hadis yang Nabi cerita tentang 12 khalifah dan sebagainya, mereka manipulasi. Dia buat nama imam-imam dia, buat nama Syiah imamnya, nama dia itu. Ini kita bagi tahu tentang tuan-tuan, bab kesesatan ni bukan nanti tunggu orang yang mengaku jadi Nabi, banyak dalam mana sesat orang, banyak dalam. Dan paling dahsyat sekali tuan-tuan, yang kita tidak boleh terima, walaupun orang Syiah
di Iran dan sebagainya pun Syiah yang ekstrim yang melampau sampai menghalalkan darah sunnah. Ahli sunnah. Baik. Apa jahat yang dibuat yang paling orang Islam tidak akan boleh terima? Mengkafirkan isteri Nabi Sayyidatina Aisyah, dikatakan ibu pelacur. Kalau tak percaya, search dalam Google ucapan pemimpin tertinggi Syiah yang ada. Jadi kau panggil Ayatullah Umar atas mimbar, dia menghina, mencaci maki, mengherdik Aisyah radhiyallahu anha. Katanya ibu pelacur, dan pada ketika ni dia dalam ucapan dia dengan semangat satu macam tu, dia kata lo ni dia kata percayalah apa semua Aisyah lah ni tu ada dalam neraka yang paling dasar sekali, kepala tinggi ke bawah, kaki naik kanan. Oh, pergi bangkit, ada tak ucapan dia bangkit, tu terkuk kepala, jadi gila, koyak baju semua. Apa cerita ada tu kan? Bawa cerita-cerita menepek. Kata Aisyah lah sebenarnya punca menjadi lagu ni yang dia main serang Sayyidina Ali pasal apa, dalam peperangan Jamal tu, dalam peperangan Siffin tu, pasal apa dia pandai-pandai ni pasal apa ni. Lepas tu dia menepek, dia menerik lagi, dia khayal. Dia ni khayalan minyak, itu ni. Abu Bakar kafir bagi dia. Abu Bakar As-Siddiq itu kafir bagi dia. Kita baca kita Syiah. Jadi kita tak bebas. Di sini banyak cerita apa, tetapi seminar khusus itu Jaki pun buat, dan Jaki buat seminar ni. Di antaranya Ustaz Abdul lanjut di ceramah. Abu Bakar bagi dia, pasal Abu Bakar ni bapa kepada Aisyah. Abu Bakar sudah sampai khalifah. Bagi Syiah, Abu Bakar sampai khalifah daripada Ali. Maka akhirnya sampai ke ekstrim dia hukum kafir. Maka yang membaiklah Abu Bakar semua kafir. Dah semua kafir. Tentu hadis Nabi tertolak lah. Tertolak semua hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tertolak, yang diriwayatkan oleh siapa saja yang membaiklah Abu Bakar bin Siddiq tertolak. Habis Syiah pakai hadis apa? Pastilah dia tidak pakai Bukhari, tak pakai Muslim, tak pakai Sunan Sittah kita. Dia ada hadis dia sendiri. Tak bisa guna tuan. Nampak tuan? Yang ni kita dah beritahu tuan, pentingnya kita mengaji. Nah, benda-benda yang berlaku di akhir zaman ni sangat penting. Di samping kita beribadah, bersembahyang, jaga iman kita, jaga amal kita, jaga akidah anak isteri kita, jaga akidah kita, kepedulian kita kepada masyarakat dan isu semasa sangat penting. Sangat penting. Kalau anak kita buat sembahyang, buat ibadah, buat apa, tapi dia tidak ada maklumat ini, tak ada, dia boleh wala'iyahzubillah, dia jadi sesat, dia jadi mengaku. Umar Al-Khattab bagi dia apa? Kata apa? Umar Al-Khattab, siapa saja khalifah sebelum Ali, ketiga-tiga tu semua tak ada. Habis apa jadi? Sebab tu tuan tengok yang ada di hari ini tuan, ya, yang jadi di Syria, yang jadi di Iraq, yang jadi di bumi Islam pada hari ini tuan, peperangan di antara Islam dan Islam itu tuan, ada usaha kelemahan. Nah, begitu. Baik. Tengok. Maka menghendaki musannif begitu, disebabkan hawa nafsu tiada daripada dalil, maka adalah ia batil dan kabur, dan telah mengaku jadi nabi beberapa manusia kemudian daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka membunuh akan mereka itu oleh muslimun, semuanya dibunuh. Mengaku jadi nabi ini halal kerana dia dikira termasuk dalam murtad. Dan dia sampai mengaku ijtihad dia tuan, tak ada peluang, dia tak kembali lah. Dia kalau dia dengan dia, maka hukumannya adalah. Baik, lepas ini tuan kita akan masuk wa huwal mab'uts ila 'alamatil jin wa kafatil waras. Nabi Muhammad Tuhan hantar dan bangkitkan untuk sekalian jin dan sekalian manusia. Jin dan manusia. Maka hendak kena siksa dan apa semua pun isu ni, jin dan manusia. As-Saqalain disebut. As-Saqalain maksudnya jin dan manusia. Yang inilah yang akan dipertanggungjawabkan itu di akhirat. Allah a'lam. Wallahu a'lam. Ada soalan?
Baik. Wallahu a'lam. Sama saya kata. Apa yang berlaku di Syria dan pasti dia adalah di antara titik-titik mula kepada berlakunya peristiwa akhir zaman yang lebih besar. Itu pasti. Itu disebut oleh ulama-ulama mutakhir. Yang berlaku di Palestin, yang berlaku di Syria, yang berlaku di bumi Syam. Nabi sebut bumi Syam. Bumi Syam, ulama-ulama tarikh, ulama-ulama mutakhir kata apa? Iaitu Syria, Palestin, Jordan, Lebanon. Sekitar itu. Tak, dia tak ada spesifik, tapi sekitar itu. Syria, Palestin, Jordan, Lebanon. Ini dia panggil Syam. Zaman Nabi dipanggil itu Syam, bumi Syam. Dan Nabi ada doa berkat untuk penduduk Syam dan ahli dia. Tapi bila ahli Syam ini, jadi macam kita tengok pada hari ini, betul yang Nabi sebut. Nabi kata apabila ahli Syam diperlakukan dengan sesuatu yang buruk ataupun ahli Syam itu rosak, maka tidak ada berkat lagi kepadanya. Maksudnya mula ramai titik-titik peristiwa akhir zaman yang akan menyusul sampai bila Allah Ta'ala. Yang kedua adalah yang saya sebut tadi, bahawa tempat yang akan berlaku Nabi Isa membunuh Dajjal juga di Syam, iaitu di Palestin, di Bar-Lut yang saya sebut tadi, di Bar-Lut dia, pintu Lut di situ. Yang ketiga, hari ini kita tengok yang berlaku di Syria pada hari ini, tuan-tuan. Walaupun saya tengok tidak ada campur tangan langsung, secara langsung daripada pada zaman Nabi disebut Rum, bangsa Eropah. Tapi hari ini pertempuran cukup dahsyat berlaku di antara orang Islam dengan orang Islam. Dan bila berlaku pertempuran di antara orang Islam dengan orang Islam, pastilah satu yang hak dan satu yang batil. Itu mesti. Dia tak macam yang berlaku sahabat-sahabat Nabi. Kerana sahabat Nabi mujtahid. Mereka ada ijtihad buat sendiri. Tidak sama. Makna apa tuan-tuan? Maknanya sedikit sebanyak ada kaitan. Ada kaitan. Bahkan kalau tuan-tuan baca berkaitan tentang Syiah ini, ada hadis Nabi sebut tempat munculnya Dajjal yang dia akan diiringi oleh 70,000 Yahudi. Nabi kata Dajjal ini akan muncul dari satu tempat yang bernama Asbahan atau Isbahan. Berjalan. Asbahan hari ini terdapat di mana? Di Iran. Hadis itu tak boleh padam. Sebab itu Syiah memusuhi sunnah. Dan sampai melalui hadis itu semua dia akan dimusuhi. Nampak tak? Yang ni yang kata Syiah. Yang rawi hadis itu sahabat Nabi dan seluruhnya semua dimusuhi. Kerana lafaz hadis itu menyebut terang, Nabi kata Dajjal akan main melalui Asbahan diiringi oleh 70,000 Yahudi menuju masuk ke Syam. Sebelumnya ke Syam, ke Damsyik, ke mana Syria hari ini, akhirnya di Palestin, di Al-Aqsa dan sebagainya. Masuk Palestin, di Al-Aqsa. Dajjal ni diiringi begitu. Jadi bila kita disebut dalam hadis kita tuan-tuan, dia akan timbul question, satu persoalan. Kenapa Asbahan? Satu. Yang kedua, kenapa Asbahan itu dikaitkan dengan Yahudi dalam hadis ini? Jadi kajian kena berwaktu. Dan sebab itu tuan-tuan, hak ni apa nama diploma CV dan bawah di USM nanti zon kuliah. Sahabat-sahabat saya ada zon kuliah. Dia akan buat satu program percuma, makan free dengan apa nama ceramah percuma di USM tentang bahas tentang peristiwa akhir zaman. Satu Syekh Imran Hussein, dia akan cakap tentang tajuk waktu pagi. Lepas itu malam ada